Salam sejahtera keras, hari ini saya akan berbincang dengan anda tentang keluk kemungkinan pengeluaran. Okey, anda kena faham terlebih dahulu apanya masuk keluk kemungkinan pengeluaran. Keluk kemungkinan pengeluaran ataupun kita panggil KKP adalah satu keluk. Ingat ini adalah key point ya. Satu keluk yang menunjukkan tingkat maksimum. Okey, tingkat maksimum kombinasi dua barang yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan semua sumber yang sedia dalam ekonomi pada suatu tingkat teknologi tertentu. Pada suatu tingkat teknologi tertentu bermaksud tingkat teknologi adalah kita andaikan tetap. Okey, semasa kita membina keluk kemungkinan pengeluaran ataupun kita nak create satu keluk kemungkinan pengeluaran, terdapat beberapa andaian kita kena andaikan. Antara pertama adalah ekonomi mencapai guna tenaga penuh. Apa maksud guna tenaga penuh? Bermaksud semua sumber ekonomi telah digunakan secara maksimum. Okay, ekonomi hanya mengeluarkan dua barang sahaja. Mungkin anda akan tertanya, tak betul. Dua barang sahaja. Dunia ini ada banyak barang. Yes, dunia ini ada beribu-ribu barang. Oleh sebab kita nak lakarkan, nak createkan, nak tentukan kalau kemungkinan pengeluaran, maka andaian ini kita kena tetapkan. Kalau tak, kita tidak akan berjaya. Okey, tingkat teknologi adalah tetap. Okey, adalah tetap bermaksud tidak berubah. Kuantiti dan kualiti sumber ekonomi adalah tetap dan tidak berubah. Bermaksud antara sumber ekonomi ada apa? Buruh, tanah, modal, usahawan. Okey, let's say dekat sini mention kuantiti dan kualiti. Let's say kita ambil contoh buruh. So bermaksud kuantiti buruh dan kualiti buruh tidak berubah. Bermaksud tidak bertambah ataupun berkurang. Okey, semasa kita buat KKP ini. Okey, kita fahamkan dulu. Bentuk KKP terdapat dua jenis. Satu panggil cembung, satu panggil garis lurus. Okey, bentuk dia adalah dipengaruhi oleh kos lepas per unit ataupun dalam bahasa ekonomi kita panggil kadar transformasi sub. Okey, kalau kos lepas per unit kadar transformasi sub anda adalah semakin meningkat, maka keluk anda akan berbentuk cembung. Mungkin anda akan tertanya, cembung berbentuk macam mana? Cembung berbentuk macam ni. Okey, berbentuk cembung. Nampak tak ini barang-barang. Okey. Kalau kos lepas per unit ataupun kadar transformasi sub adalah malah, maka bentuk KKP dia akan berbentuk garis lurus. Inilah garis lurus. Okey, kita telitikan. Okey, macam mana kita nak terangkan KKP, nak menggunakan KKP terangkan konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okey, kita telitikan dulu. Apa maksud kekurangan? Okey, apa punca yang menyebabkan kekurangan? Kekurangan adalah disebabkan oleh sumber ekonomi terhad tetapi kehendak manusia yang tidak terbatas. Apa yang kita fahamkan kekurangan adalah kita tidak dapat menikmati semua barang dan perkhidmatan yang dihendaki. Kalau kita tambahkan satu barang, kita perlu kurangkan barang satu lagi. Okey, bermaksud dekat sini, anda cuba tengok. Kekurangan ini adalah ditunjukkan oleh kombinasi di atas sepanjang KKP. Bermaksud ini juga. Kenapa kita kata ditunjukkan oleh pelbagai kombinasi di atas ataupun di sepanjang KKP? Contohnya titik A, B, C, D, E. Okey. Kita fahamkan kekurangan dekat sini. Kita fahamkan kekurangan punya definisi adalah kita tak dapat menikmati semua barang dan perkhidmatan yang dihendaki. Kalau kita tambahkan satu barang, kita terpaksa kurangkan satu barang lain. Anda cuba tengok dekat titik A ke B. A ke B. Kalau kita tambahkan rumah 0 ke 1, nampaklah kereta kita akan kurang daripada 100 ke 90. Nampak? Kita tambah satu barang, kita terpaksa kurangkan satu barang. Maka kekurangan ditunjukkan di sepanjang KKP. Okey, di atas ini ditunjukkan oleh sebalang kombinasi di atas KKP ini menunjukkan kekurangan. Okey, kenapa? Sebab masyarakat tidak dapat menambahkan satu barang tanpa kurangkan barang lain jika semua sumber telah digunakan dengan cekap. Contohnya, kalau kita tambahkan rumah daripada 1 ke 2, kereta perlu kurangkan daripada 100. Daripada 1 ke 2 dekat sini,
Okey, maka kereta perlu kurangkan daripada 90 ke 75. Okey. Kita telitikan lagi. KKP nak jelaskan konsep pilihan. Bila kita perlu buat pilihan? Bila kita kekurangan. Macam kita individu kekurangan dari segi pendapatan. Fitma kekurangan dari segi faktor pengeluaran. Okay, kita cuba tengok. Pilihan ditunjukkan oleh pergerakan, key point. Pergerakan sepanjang KKP ataupun pelbagai kombinasi di sepanjang KKP. Okay, kombinasi di sepanjang KKP merupakan pilihan yang cekap. Okay, kita hanya boleh pilih mana satu titik sahaja. Okay, bila anda nak buat pilihan, nak keluarkan barang ini, either is pilih titik A, ataupun titik C, ataupun titik B, ataupun titik D. Bermaksud sebarang kombinasi di sepanjang KKP merupakan pilihan yang terbaik. Sebab sepanjang KKP ini menunjukkan sumber ekonomi telah digunakan secara cekap. Okay. Mungkin anda akan tanya, boleh tak saya pilih titik dekat luar ini? Boleh tak saya pilih titik dekat darat ini? Boleh. Tapi dia ada masalah tertentu. Nanti saya terangkan. Okay. Kita tengok kos lepas. Kos lepas ini ujuk bila? Kos lepas ini ujuk bila kita membuat pilihan. Okay. Kos lepas ditunjukkan oleh kecerunan negatif KKP. KKP nampak tak? Kecerunan negatif. Okay. KKP yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Kita cuba tengok. Kalau Fitma tambahkan rumah daripada 0 ke 1, keretanya berkurang daripada 100 ke 90. Bermaksud kos lepas adalah sebanyak 10 kereta. Kalau kita tambahkan rumah daripada 1 ke 2, nampaklah? Kereta kita berkurang daripada 95 ke 75. So bermaksud sini sudah kurang sebanyak 15 kereta. Ini bermaksud 15 kereta ini merupakan kos lepas tambah satu rumah dari 1 ke 2. Okay. Kita cuba tengok daripada 2 tambah satu rumah daripada 2 ke 3 pula. 2 ke 3. 7, 5 ke 5, 5. So bermaksud kos lepas dia adalah sebanyak 20. Okay. Tambah satu rumah ini dari 1 ke 2. 1 ke 2. Nampak tak? 90 ke 75. Okay. Kita telitikan lagi. Tadi baru saya tanya, boleh tak kita pilih titik F di luar KKP? Titik F adalah kombinasi yang tidak dapat dikeluarkan. Mungkin anda akan cakap, kenapa tak boleh dikeluarkan? Jangan lupa, tadi kita fahamkan di sepanjang KKP, kombinasi A dan E ini sudah merupakan hak maksimum pengeluaran. Okay, sudah merupakan hak maksimum pengeluaran dua barang. Dengan erti lain, semua sumber telah digunakan secara cekap. Okay, kalau di dua KKP ini, bermaksud kita sepatutnya perlu lebih banyak sumber untuk menghasilkan. Tapi setakat ini tak cukup sumber. Sumber yang maksimum adalah di sepanjang KKP. Maka titik F merupakan kombinasi yang tidak dapat dikeluarkan. Kenapa? Sebab di luar KKP ataupun kanan KKP, tingkat teknologi dan sumber ekonomi sedia ada tidak mencukupi. Ini adalah alasan dia. Kenapa tak boleh capai? Sebab sumber ekonomi dan teknologi yang sedia ada tidak mencukupi. Okey, boleh tak hasilkan? Boleh sekiranya tingkat teknologi dan sumber ekonomi meningkat. Okay. Kita tengok titik G. Titik G, kombinasi yang dapat dihasilkan. Kenapa kita tak pilih dia? Tadi Miss Hong cakap, kenapa tak pilih? Jangan risau. Kombinasi yang dapat dihasil. Yes, dia boleh dihasil. Tetapi, dekat sini, sumber ekonomi tak digunakan sepenuhnya. Tak digunakan secara maksimum. Tadi kita cakap yang digunakan secara maksimum adalah di sepanjang KKP. Ini di bawah KKP. Ini bererti, kenapa saya cakap dia tak gunakan secara maksimum? Kita cuba tengok. Kalau saya tambahkan rumah 2 ke 3 daripada titik G ke D. Okey? Perlu tak saya kurangkan sebarang kereta? Tidak perlu. Ini menunjukkan apa?
terdapat sumber ekonomi tak digunakan sepenuhnya. Kalau sumber ekonomi tak digunakan sepenuhnya, dengan erti lain bermaksud pembajalan sumber ekonomi berlaku. Contohnya, masalah pengangguran akan berlaku. You tak percaya? Kan, kita tengok lagi. Kalau G ke C, saya tambahkan kereta 55 ke 75. Perlu tak saya kurangkan rumah? Tak payah. Sekali lagi membuktikan bahawa titik di bawah KKP menunjukkan sumber ekonomi tidak digunakan secara maksimum. Okey, kita cuba tengok kesan perubahan sumber dan teknologi terhadap KKP. Kesan perubahan sumber dekat sini antaranya seperti buruh, tanah, modal. Kesan perubahan teknologi adalah teknologi lah, dari segi teknologi, dari segi mesin. Okey, dua faktor ini sahaja akan mengalirkan KKP kita sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okey, kita teliti dekat sini. KKP beralih ke kanan, bermaksud daripada AB ke CD ini bila akan berlaku? Bila pertambahan sumber ekonomi, antaranya pertambahan buruh, pertambahan tanah, pertambahan modal. Okey, selain itu juga peningkatan teknologi, maka dia akan beralih ke kanan. Okey, bila dia akan beralih ke kiri daripada AB ke CD ini? Bila pengurangan sumber ekonomi, kemerosotan teknologi. Macam mana boleh pengurangan sumber ekonomi? Contohnya berlaku tsunami. Bila berlaku tsunami, ramai orang meninggal. So, kekurangan buruh. Jadi, dia akan beralih ke kiri. Bila kekurangan buruh, okey, tak ada orang buat kerja. Tak ada orang buat kerja, barang yang dihasilkan akan berkurang. Nampak tak? Barang yang dihasilkan kereta, mesin ini akan berkurang. So, dia beralih ke kiri. Okay. Kita tengok, mungkin tak dia beralih like that? Ada di sebelah sini. Mungkin anda cuba tengok. Daripada AB ke CB. Mesin tidak berubah. Kereta bertambah. Ini dengan erti lain, peningkatan teknologi dalam pengeluaran kereta sahaja. Okay, satu barang saja. Sebab barang dekat kereta bertambah saja. Peningkatan sumber ekonomi buruh dalam pengeluaran kereta sahaja. Nampak tak? Dia mention pertambahan dalam kereta sahaja. Sebab kuantiti mesin tak berubah. So, teknologi dari segi menghasilkan mesin basuh, buruh, bermaksud pekerja untuk menghasilkan mesin basuh tak bertambah. Jadi, kuantiti dia kekal. Tapi dari segi kereta, sumbernya bertambah. Jadi, dia akan beralih ke kanan. Okey. KKP beralih daripada AB ke AC. Apa benda bertambah? Mesin basuh bertambah. Jadi ini menunjukkan peningkatan teknologi dalam pengeluaran mesin basuh. Peningkatan sumber ekonomi dalam pengeluaran mesin basuh sahaja. Okey, nah kita cuba dekat sini. Ini mengalir dengan jarak yang lebih besar sikit. Ini mengalir dengan jarak yang lebih kecil. Ini menunjukkan apa? Kadar peningkatan teknologi dalam pengeluaran kereta lebih tinggi daripada kadar peningkatan teknologi dalam pengeluaran mesin basuh. Okey, kadar peningkatan sumber ekonomi dalam pengeluaran ini teknologi, ini sumber ekonomi dalam pengeluaran kereta lebih tinggi daripada kadar peningkatan sumber ekonomi mesin basuh. Okey, so bahagian KKP untuk kuliah adalah setakat ini sahaja.